Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tutorial ini akan menunjukkan bagaimana untuk kita mengintegrasikan maklumat daripada jadual ataupun table yang berbeza menggunakan kaedah yang dipanggil join table. Okey, objektif tutorial ini adalah kita akan melihat bagaimana untuk melaksanakan proses integrasi maklumat daripada dua jadual ataupun dua table yang berbeza menggunakan kaedah join table seperti yang saya terangkan tadi. Jadi di dalam contoh yang akan dipaparkan ini, kita akan belajar bagaimana untuk mengintegrasi atau nak linkkan dua table menjadi satu table, dan seterusnya kita boleh gunakan maklumat di dalam table yang telah kita linkkan tu untuk membuat analisa ataupun nak buat pemetaan lah kepada kita punya data. Dalam contoh ni data guna tanah. Okey, jadi untuk nak buat proses tu, kita buka AppMap dan data untuk tutorial ini terletak di dalam folder data join table. Dan di dalam tu akan ada satu geodatabase yang dipanggil GT. GT.gdb. Okey, mula-mula kita masukkan dulu layer guna tanah di dalam geodatabase GT ni. Caranya macam mana? Just klik saja layer guna tanah dan tarik saja masuk ke dalam map. Okey, so anda akan dapati poligon guna tanah dipaparkan. Okey, cuba kita lihat apa maklumat yang ada di dalam setiap poligon guna tanah ni. Cara mudah, kita just right click layer guna tanah dan klik open attribute table. Okey. So di sini anda dapati untuk setiap poligon guna tanah mengandungi maklumat label yang menunjukkan kod kelas guna tanah, mukim, daerah, negeri, luas di dalam hektar dan juga keluasan, area dan juga length ni merujuk kepada perimeter lah. Okey. Tetapi daripada maklumat yang dipaparkan dalam jadual ini, cuba anda perhatikan di dalam jadual yang dipaparkan ini, kita tak ada info berkenaan dengan setiap kod label guna tanah ni, apakah dia punya description atau penerangan kod tadi. Contohnya 3G, 3O. Kita tak tahu apa. Tapi untuk orang yang biasa dengan maklumat guna tanah ni, dia faham lah. 3O merujuk kepada kelapa sawit, 3G merujuk kepada getah. Tetapi let's say katalah kita nak paparkan maklumat penerangan guna tanah setiap kod tu di dalam table ni. Macam mana caranya? Di sini kita tak maklumat tu tak ada. Tetapi kalau kita tengok dalam geodatabase yang sama tadi, buka balik anda punya katalog, tengok balik dalam geodatabase GT, di sini kita ada satu table yang dipanggil table kelas guna tanah. Okey, so cuba kita masukkan table ni ke dalam kita punya map, tarik saja table kelas guna tanah. Okey, and then kita open table tu. Okey, di sini anda dapati table ni ada maklumat menunjukkan setiap kod guna tanah, apakah dia punya jenis guna tanah. 1U perbendaharaan kediaman dan yang berkaitan, 1J hak laluan jalan, 1K hak laluan kereta api dan seterusnya. Ada sampai 45 kelas di sini dalam contoh ni. Okey. Dan bagaimana kita nak memasukkan maklumat yang dipaparkan sini, jenis guna tanah ni, ke dalam kita punya table layer guna tanah ni. Sekarang ni tak ada, maklumat tu tak ada. Okey. So dalam AppMap, macam mana anda nak memaparkan kedua-dua table ni serentak di dalam satu paparan? Caranya, anda klik salah satu tab table di bawah ni dan anda drag saja. Drag. Dan contohnya katalah saya nak letakkan maklumat guna tanah ni di bawah. Jadi saya klik di sini. So dia akan duduk di sini. Okey. Yang ni saya letakkan ke bawah contohnya. Okey. Boleh juga. Okey. Jadi kalau kita lihat sekarang ni kita ada dua table yang berbeza. Satu table kelas guna tanah, ada maklumat label, kod dan juga jenis guna tanah. Satu lagi table guna tanah untuk layer yang dipaparkan di sini. Ini dia punya table yang atas ni. Tetapi untuk layer ni, di dalam tablenya hanya ada maklumat label.
tiada maklumat yang ini yang guna tanah ni, sebab dia duduk dalam jadual yang berasingan. Okey, akan tetapi kalau kita analyse kedua-dua table ni, kita dapati ada satu kolom yang menyimpan maklumat yang serupa, yang menyimpan atribut yang serupa, iaitu apa? Kolom label. Di dalam table guna tanah ada kolom label, di dalam table kelas guna tanah pun ada kolom label. Dan dia menggunakan sistem kod yang sama di dalam kedua-dua table ni. Okey. Jadi dalam kes ini disebabkan kedua-dua table ni ada menyimpan atribut yang serupa, jadi kita boleh linkkan kedua-dua table ni menjadi satu. Sebab dia telah memenuhi syarat lah, mempunyai dua info yang sama. Okey. Jadi bila kita linkkan table kelas guna tanah ini kepada table guna tanah, secara tak langsung maklumat guna tanah ni akan masuk ke dalam table ni nantilah, table yang di atas ni. Dan dia akan duduk di dalam kolom yang terakhir. Okay. So macam mana kita nak buat proses tu, nak buat kaedah link tu? Caranya kita tutup balik table ni. Caranya kita right click dekat layer guna tanah ni dan kita ambil join and relates dan kita pilih join. Pilih join. Okay. So di sini dia akan tanya yang pertama, choose the field in the layer that the join will be based on. Maksudnya kita nak gunakan kolom ataupun field mana daripada layer guna tanah ni untuk kita buat proses linking. So daripada yang table yang kita dah buka tadi, kita dapati kod tu disimpan dalam kolom label kan, dalam field label. Jadi kita pilih label di sini. And then kita nak linkkan guna tanah ni ke table mana? Dalam contoh ni ke table kelas guna tanah kan. Okay, jadi di sini kita pilih kelas guna tanah lah. Kemudian apakah field dalam table kelas guna tanah ni yang kita nak gunakan untuk link? Okay, dalam contoh ni nama fieldnya sama juga, iaitu label. Okay, and then kita klik OK. Okay, klik OK. Okay, macam mana nak tahu hasilnya tu OK ataupun tidak? Kita buka semula layer table untuk layer guna tanah ni, open attribute table. Lihat pada paparan kolom yang terakhir. Okay, nampak tak? Maklumat tu telah dimasukkan. Asalnya tadi kolom guna tanah ni tak ada dalam table guna tanah. Sekarang selepas kita buat join, maklumat tu ada. Jadi bila maklumat ni dah ada dalam kita punya table, kita boleh buat macam-macam proses lah. Contohnya kalau kita nak buat simbologi pun boleh. Klik simbologi. Macam kita belajar dalam video yang sebelum ni, paparan data kan. Macam mana kita nak paparkan kita punya poligon mengikut warna yang berbeza-beza berdasarkan jenis guna tanah. Jadi di sini selepas maklumat tu di link, kita bolehlah pergi kepada kategoris dan kita bolehlah pilih kolom guna tanah tadi. Asalnya kolom ni tak ada. Kalau tak ada, bermaksud kita tak bolehlah nak buat map yang contohnya map yang macam ni. Dia ada paparan kelas guna tanah. Okey. Jadi itulah dia punya penggunaannya lah. Apa tujuan untuk kita nak buat proses integrasi ataupun join tadilah. Satu lagi, bila kita identify untuk setiap lot, kita boleh tahulah sebab dia punya jenis guna tanah, sebab maklumat tu telah dilinkkan ke dalam table guna tanah. Asalnya tadi maklumat ni tak ada. Okey, so itulah dia bagaimana cara untuk membuat proses join table di dalam ArcMap. Sekian, terima kasih.